2014 boleh menuntut bukunya pada mulai hari Rabu dapat di pejabat tabung haji daerah Tanjung ya. Jadi ada list nama tu, nanti tuan boleh tuntut dari Rabu hadapan. Mereka diberikan satu naskah buku secara percuma ya kepada tuan-tuan yang terpilih. Yang kedua tuan, saya semalam ada berpeluang tuan-tuan ada satu pesta buku yang dilakukan di Sri Iskandar di Toronto, Sri Iskandar di Bandar University di belakang Petronas Sri Iskandar itu ada satu pesta buku dijalankan. Jadi saya terpandangnya satu buku yang boleh tuan-tuan boleh dapat di sana. Buku ni majalahnya Al-Ustaz Memburu Haji Mabrur Agar Ibadah Terpahat di Hati. Tajuk ni tuan-tuan, kalau beli buku majalah ni Al-Ustaz ni kira-kira harganya RM10. Tapi kerana pameran atau pesta buku tu sedang dilangsungkan sekarang ni, kalau kita beli 4 buah buku sama ada solusi ataupun Al-Ustaz untuk penghabisan stok 4 buku berharga RM10. Jadi tuan-tuan, saya tengok bersusun buku banyak kan. Saya ambil satu tadi puasa, tadi korban, akikah, haji, zakat. Saya tengok semua dah ada tu. Jadi tuan-tuan belilah, kumpulkan maklumat dalam ni. Saya cukup beri galakan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan ada dalam setiap buku majalah ni dia ada satu apa nama? Ini pun dalam step dia punya susunan step perjalanan haji Rasulullah SAW. Dia disusun dalam kejaduan kan. Di bahagian belakang ni pula buku ni tahun depan kalau beli RM10 kan. Kalau beli RM2.50 ada kertas ni pun boleh jual lah. Boleh dapat. Mana tuan-tuan, perempuan boleh bawa anak tuan-tuan pergilah ke Sri Iskandar Petani ke. Ada saya semalam pergi minggu lepas saya dah pergi dah. Minggu lepas saya dah pergi tahu. Semalam saya pergi kalau tengok ada di beberapa buku lah yang boleh diberikan jadual boleh kongsikan bersama dengan checklist untuk Haji Mabrur dan sebagainya. Jadi boleh memberi rangsangan kepada kita untuk melakukan haji yang terbaik insya-Allah ya. Jadi tuan-tuan, perempuan dan jemaah sekalian, kita teruskan pada sesi yang kedua. Kita telah pun cerita agak panjang lebar berkaitan dengan Safa Marwah ni, sa'i pada sa'i. Jadi tuan-tuan, kita lihat dari segi perlaksanaannya. Jadi kita masuk kepada perkara yang kedua pada pagi ini. Kita lihat kepada rukun haji yang ke-5 ya. Kita dah bicarakan niat haji sudah, pecah 3, ifrad, qiran dan tamattu'. Rukun di Arafah kita dah bicarakan 2 minggu sudah. Minggu lepas kita cerita rukun haji yang ke-3, tawaf haji. Hari ini tadi sebentar tadi kita telah ceritakan sa'i haji. Hari ini sekarang ni kita masuk pada rukun yang ke-5, bergunting haji, bercukur haji ya. Jadi tuan-tuan, apakah syarat-syarat untuk kita laksanakan? Bermakna bila kita buat rukun, selepas saja rukun kita lakukan dengan ke-6 perkara, bermakna hajinya yang agak sah dan pas untuk pelaksanaan fardu untuk dia. Jadi rukun yang ke-5 yang kita bicarakan ialah bergunting atau bercukur. Pengertian bergunting bercukur menanggalkan, menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala, dalam daerah kepala. Dalam daerah lain tak boleh, dalam kawasan lain tidak kena janggut, misai, gampang, ketiak, bulu mata, atau semua mesti 3 helai itu di kepala dengan menurut syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat untuk menghilangkan rambut 3 helai itu, yang pertama ialah masuk waktunya. Masuk waktu untuk menghilangkan 3 helai rambut. Bermakna tuan-tuan,
bilakah masuk waktu untuk bergunting atau bercukur. Di bawah tu dia nyatakan masuk waktu untuk bergunting ialah ia dimulakan selepas tengah malam, iaitu lepas jam 12 tengah malam pada 10 Zulhijjah bagi orang yang mengerjakan haji. Jadi tuan-tuan, masuk waktu. Jadi kita nak sembahyang Zuhur, sembahyang Asar kena masuk waktunya. Kalau tak masuk waktu, solat tak sah jadi dia. Sama juga dengan bergunting ni, pastikan masuk waktunya. Bilakah masuk waktunya itu? Masuk waktunya ialah bermula daripada lepas tengah malam, 12 tengah malam 10 Zulhijjah. Bermakna tuan-tuan, lepas 10 Zulhijjah tu apa yang tak kita buat? 8 hari bulan kita dah naik haji, 9 kita wukuf di Arafah, malam tu kita berwukuf Muzdalifah. Lepas tengah malam di Muzdalifah itu dah boleh dah, sama ada kita gunting itu di Muzdalifah ataupun kita gunting itu di Mina. Itu maksud dia. Ya, kronologinya, susunannya begitu cara tadi. Ya, jadi bermakna masuk waktu untuk bergunting 3 helai rambut ini bila waktunya? Bermula daripada lepas tengah malam 10 Zulhijjah. Yang kedua, syarat yang kedua untuk bergunting 3 helai bagi haji. Bagi haji ialah rambutnya di kepala, daerah kepala tadi. Dan yang ketiga, tidak kurang 3 helai, mesti 3 helai. Ya, jadi tuan-tuan, 3 syarat inilah yang mengesahkan ibadah rukun yang kelima bagi haji. Ini bagi haji tuan-tuan. Ya, bermakna kita akan mula gunting sama ada di Muzdalifah ataupun di Mina pada malam 10 Zulhijjah. Dan saya dah siapkan pada tuan-tuan, kita akan gunting itu selepas melontar di Mina. Lepas kita melontar, kita pun bergunting 3 helai rambut. Kalau kita tak ada gunting, tuan-tuan boleh cabut rambut sendiri. Tarik rambut 3 helai. Nampak? 1, tarik 2, tarik 3. Nampak? Kalau tak boleh tarik keren, pakai seko powernya kan. Ambil lighter bakar. Tak kira apa cara telefon, hilangkan dia. Kalau rambut tak ada, memang licin. Rambut upin tu tinggal selai je. Yang selai tu yang dah kena campurkan. Potongkan dia, hilang dia sama dengan kebor dia. Kalau ada 2, kalau 3. Kalau sekiranya memang licin, tak ada apa langsung, dia tak perlu nak cabut kepala dia dan tanya. Dia lalukan saja pisau cukur tu ke kepala dia sahaja. Syarat, itu lagi syarat. Kalau sekiranya rambutnya ada tetapi dia terbit sikit, ambil pisau cukur tu lalu. Mesti ada selai lah. Kalau 2 helai, 2 helai, 3 helai. Syaratnya kalau ada banyak, 3 helai. Ya. Yang ada 1, 2 tu memang dia selai sikit. Selai saja ya. Okey, jadi tuan-tuan, perhatian, bergunting, bercukur. Bagi haji tadi bila masa waktu untuk bergunting tuan? Bila waktu bergunting tadi? Selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Ini tuan. Itu waktu, masa waktu untuk bergunting. Masa waktu bergunting untuk umrah bila? Kalau boleh saya tanya. Masa waktu. Ya. Okey, masa waktu untuk bergunting bagi pelaku ibadah umrah mula ialah lepas niat, lepas tawaf umrah, habis tawaf dia sembahyang sunat tawaf, minum air zam-zam, pergi sa'i rukun, habis saja sa'i sampai ke Marwah, baru masa waktu untuk bergunting. Itu maknanya tuan. Bermakna itu daripada segi susunan. Bagi masa waktu untuk bergunting bagi umrah, lepas habis umrah itu tawaf sa'i bergunting. Bagi haji pula, lepas niat pergi wukuf, lepas wukuf pergi Muzdalifah, lepas Muzdalifah pergi ke Mina, melontar, lepas melontar baru gunting. Itu dari segi jawapannya. Waktu bergunting bagi haji lepas tengah malam 10 Zulhijjah. Okey, perhatian. Boleh mencukur bagi lelaki ya. Mencukur maknanya ulat otak betul ya. Bercukur menggunakan pisau cukur atau bergunting guna gunting 3 helai. Boleh sama ada rambut sendiri. Kita belum lagi selesai haji.
kita masih lagi dalam umrah lepas sa'i, boleh tak kita nak gunting rambut kita bagi orang buat umrah? Ataupun kita dah masuk ke, kita telah buat haji, lepas tengah malam kita nak gunting rambut kita dahulu, sedangkan kita dalam ihram. Walaupun dalam ihram tidak boleh mencabut bulu, roma dan sebagainya untuk rambut. Tetapi bila dah masuk waktu, boleh tak kita nak mencabut rambut kita dulu sebelum kita nak cabut rambut orang lain? Jawapannya boleh mencukur, bergunting sama ada rambut sendiri atau rambut orang lain dahulu apabila telah masuk waktunya. Itu isi pentingnya tuan-tuan, perempuan, ialah kita kena tahu had sempadan bilakah masuk waktu untuk bergunting bagi haji selepas tengah malam 10 Zulhijjah, baru kita tahu. Tuan-tuan, bagi umrah selepas kita tawaf selesai, sa'i selesai, lepas selesai haji baru kita masuk waktu bergunting. Selagi mana kita menangguhkan bergunting itu, bermakna kita dalam ihram lagi. Itu mana dia? Kita menangguh lagi. Katakan kita bawa suami isteri, suami kita dah habis sa'i, isteri kita pun habis sa'i, lagi suami isteri pun kita kata, jom kita baliklah, kita guntinglah ke rambut kita gunting di hotel ni. Sampai di hotel dia pun dah lupa. Mana ihram ada lagi tak? Masih ada, sebab bergunting adalah rukun. Tak habis lagi tu. Selagi belum habis larangan 13 perkara itu berjalan, tak boleh. Kita nak buat benda yang lain, tak boleh. Kalau takut 2-3 hari, setahun 2 tahun, ihram ni masih ada, tak boleh nak dilepaskan ya. Jadi tuan-tuan, guntinglah rambut di masjid itu dulu ya, sebelum kita balik. Boleh tak kita gunting rambut kita? Boleh. Caranya masa waktu. 2, afdal mencukur atau menggunting rambut sendiri terlebih dahulu sebelum melakukannya untuk orang lain. Gunting dulu. Afdal gunting dulu, gunting orang lain. Kalau kita gunting orang lain dulu pun boleh, tapi kurang afdal, kurang pahala. Jadi gunting lagi dulu, selesaikan dia punya, baru dia buat melepaskan orang lain. Ketika bergunting, memang hanya Mekah adalah menjaga aurat semasa bergunting, sebab rambut itu termasuk dalam aurat. Yang keempat, hujung rambut juga dikira sah untuk diguntingkan. Maksudnya bukan berarti kita cabut dengan akar-akar rambut itu sehelai, tidak. Syaratnya kita gunting di hujung. Kalau rambut itu panjang sampai kaki dan ambil di bawah 3 helai itu sudah memadai. Maksud dia ya, bukan cara selai campur dia tak ya. Yang kelima, jemaah haji boleh bergunting di tempat penginapan, tetapi awas, jaga-jaga. Nanti kalau lupa dan sebagainya, tidak ada kompromi pada ihram ini ya. Yang keenam, bagi jemaah haji lelaki yang botak licin, tadi sunat dilakukan mata pisau di atas kepalanya untuk buat isyarat sahaja. Okey, jadi tuan-tuan, itu cara pelaksanaan rukun bagi haji. Kita dah selesai. Rukun haji, nun niat, 2 waw wukuf, ta tawaf haji, sa'i haji, bergunting bercukur haji, tertib pada kemudian rukun. Jadi rukun haji kita dah selesai. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita masuk kepada bab yang kedua, yang penting sangat. Dan tajuk ini, sekiranya tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan tak boleh cerita tahallul ni, maknanya tuan-tuan belum memahami lagi. Selagi mana tuan-tuan tak boleh menguraikan, menceritakan tentang macam mana cara tahallul, maka belum lagi dikira lulus untuk melakukan ibadah haji ya. Jadi tuan-tuan, tahallul ini ibarat kiasnya kalau kita solat fardu, bila kita takbiratul ihram, bermakna kita ihram bagi haji sama atau umrah. Apabila kita memberi salam, Assalamualaikum, selesai satu solat, kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, yang menjadi haram semasa solat itu menjadi halal selepas itu. Sebelum kita nak bagi salam, lepas kita takbir, sebelum kita bagi salam, kita tak boleh minum, tak boleh bersembang, tak boleh bergerak dengan agresif sembahyang, batal solatnya. Jadi semua larangan-larangan itu akan ada selepas takbiratul ihram sampai memberi salam. Bagi ibadah haji dan umrah, niat haji dan yang umrah adalah takbiratul ihram, kita menjadi ihram. Larangannya bertambah
daripada solat kurang 5-6 perkara. Haji dan umrah tambah jadi banyak perkara, 13 perkara larangan semasa ihram. Bila kita nak selesaikan untuk ibadah umrah dan haji, caranya kita kena tahu cara tahallul dia. Oh tak, okey. Saya sekira. Dia punya sunat yang kita perlu buat masa kita cukur tu. Maka ada semua orang kata lagi banyak rambut kita cukur lagi bagus. Okey, terima kasih. Ini berkaitan dengan tahallul jugalah ya. Jadi berkaitan dengan rambut ini, perkara-perkara sunatnya, yang wajibnya ialah 3 helai rambut. Dan yang afdalnya kita cukurkan sebanyak mungkin rambut di kepala bagi lelaki. Bagi wanita diharamkan untuk bercukur. Jadi gunting saja. Jadi kalau afdal kan semua tak botak pada ni lah. Tak beritahu. Jadi yang lelaki botakkan ke kepala itu. Ya, botakkan kepala kita. Jadi ada banyak rambut kita gugur dalam doa. Kalau buka dalam doa kita baca, ya Allah campur gantikanlah segala helai rambut yang gugur itu, gugurkan sekali dengan dosa-dosa yang banyak jumlahnya sebelum daripada ini. Jadi kita minta banyaknya gugur rambut itu menyebabkan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kecil yang kita buat selama ini. Jadi gugurkan. Kalau sunat semasa itu baca doa lah. Itu yang kita jawapan Allah Ta'ala ya. Jadi tuan-tuan, saya sambungkan berkaitan tahallul ini. Tahallul ni kalau dalam semayang, hari-hari kita tahallul. Tahallul dia ambil daripada perkataan halal. Halal. Tahallul maknanya bila ihram kita haram halal. Itu mana? Halal haram kan? Bila kita sekarang ni halal, jangan sekarang kita takbir untuk ihram kita haram. Bagi salam halal balik. Setiap hari kita 5 kali ihram, 5 kali tahallul dalam semayang. Yang fardu cukup. Kalau siapa yang tambah sembahyang sunat, dia jadi tambah. Sebenarnya kita ihram di Malaysia ni pun dah banyak kali dah. Kita nak pergi ke puncaknya nak menunaikan umrah dan haji. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bagi pelaksana melakukan umrah dan haji, dia mesti tahu cara nak tahallul, nak jadi halal boleh semula. Takkan nak jadi haram selama-lamanya. Lalu kita nak jadi haram 3 perkara tak boleh buat. Tak lalu. Ya. Tak lalu kita nak tambah lama-lama. Apatah lagi kalau bertahun-tahun dan sebagainya. Jadi teknik ataupun cara untuk kita nak menjadi tahallul ni kena faham. Tahallul bermakna melepaskan diri daripada larangan ihram. Okey tuan-tuan, tahallul ni ada 2 kategori yang kita bicarakan. Pertama umrah dan yang keduanya haji. Kalau umrah, macam mana kita nak bertahallul dengan cara kita melaksanakan umrah? Lepas kita niat rukun yang pertama, lepas rukun kita tawaf umrah, lepas tawaf umrah rukun yang ketiga sa'i umrah, lepas sa'i umrah kita bergunting. Bergunting itu rukun yang keempat itu merupakan cara untuk bertahallul, cara untuk menjadi halal ibadah umrah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tahallul untuk haji. Tahallul untuk haji ni tuan-tuan dan puan, dia ada 2 saringan, 2 tapisan, 2 saringan. Tak sama macam umrah. Umrah ni kita boleh buat 1 kali umrah 3 jam je. Habis saja tawaf, pergi sa'i, pergi bergunting, habis dah. Halal lah bagi kita. Tahallul lah kita. Halal kita buat perkara yang dilarang sebelum itu kita boleh buat. Manakala bagi haji pula, oleh kerana ibadah haji ini memakan masa kira-kira 7 hari lebih kurang, daripada 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13, 14 Zulhijjah. Jadi 7 hari ni tuan-tuan, kita nak menjadi tahallul, nak menjadi halal daripada niat haji itu ada 2 cara. Yang pertama tahallul awal, saringan yang pertama, dan saringan yang kedua, tahallul yang kedua dipanggil tahallul sari. Ada 2 saringan. Jadi tuan-tuan, kita nak buat saringan pertama ni macam mana? Bermakna kita nak jadi patah balik semula jadi halal. Tadi kita dah niat haji, kita dah jadi haram. Takkanlah haram untuk kita nak bawa balik ke Malaysia. Takkan kita jadi haram juga kan? Susahlah. Jika larangan tu kan berjalan terus, tak berhenti. Sampai dia meninggal pun kena dikapankan
Oleh itu, cara tahallul haji saringan pertama ialah cara tahallul awal terhasil apabila jemaah haji lelaki perempuan selesai mengerjakan 2 daripada 3 ibadah. Okey tuan-tuan, untuk tahallul untuk haji ada 3 perkara kita kena buat. Pertama, melontar jamrah 7 biji batu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini ni nombor 1 ni tuan-tuan, tarikhnya 10 Zulhijjah. Bila waktunya? Lepas saja kita niat di Mekah, kita pergi ke Arafah 9 Zulhijjah, duduk di Arafah, malam tu kita pergi ke Muzdalifah, kutip 70 biji anak batu. Lepas 70 biji anak batu tu kita pergi ke Mina naik bas. Sampai di Mina kita lontar 7 sahaja anak batu ke dalam Jamratul Kubra. Lepas 7 biji anak batu ni bermakna kita dah buat 1 perkara daripada 3 perkara tahallul untuk menjadi halal. 1 baru buat 1. Lepas saja kita lontar 7 biji anak batu ni tuan-tuan, ya, baru lepas tu kita buat perkara yang nombor 3 tu, iaitu kita bergunting dan bercukur. Bagi lelaki kita bercukur, sunat afdalnya, ataupun bergunting bagi lelaki dan perempuan. Jadi bila dah buat 2 daripada 3 perkara ini, bermakna dia sudah tahallul separuh, dia halal separuh. Badan dia ni dikadul, badan dia ni separuhnya halal, separuhnya kawasan-kawasan tertentu dah haram lagi. Bermakna itu maksud dia tuan. Bila masuk tahallul awal, bermakna dia 13 larangan itu, ya, 13 larangan itu satu badan kita ni 13 tak boleh buat. Lepas saja dia melontar jamrah kubra 7 biji, lepas itu dia terus bergunting dan bercukur. Sebab tu tuan saya nak minum 3 ni sebab bergunting bercukur ni boleh buat di mana-mana. Nak buat di Muzdalifah boleh, di Mekah boleh, di Mina boleh, di mana-mana pun boleh. Kita dah lontar itu tempatnya hanya di Mina. Kalau buat nombor 2 tuan, tawaf rukun asal rukun ni dia tak ada di Mina, dia hanya berada di Mekah. Jadi sebab tu saya lompat terus nombor 3 ni. Mula-mula pergi melontar 7 biji, lepas itu dia bergunting. Lepas buat 2 perkara ni, yang 13 dilarang pada tubuh badannya, pada bahagian-bahagian tertentu boleh, dah boleh pakai balik, pakai jubah, dah boleh pakai apa semua boleh. Yang tak boleh ada beberapa kawasan saja yang tidak digunakan. Jadi tuan-tuan, saringan pertama dia buat 2/3. Maknanya bila seseorang itu pelaku haji, orang yang melakukan haji hendak bertahallul nak menjadi halal 1, saringan pertama nak lepas, dia mesti buat 2 daripada 3. Pilih 2 daripada 3. Terpulang nak pilih mana-mana. Saya usulkan, saya cadangkan, kita sama-sama cadangkan bahawa kita akan buat melontar jamrah kubra dulu 7 biji. Lepas itu kita bergunting. Lepas saya bergunting, buat 2 daripada 3 tuan. Apa kesannya? Ya, kesannya ialah jemaah haji yang telah melakukan tahallul awal lepas saringan pertama ini, maka boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram kecuali 3 perkara. Bermakna sebelum dia melontar, sebelum dia bergunting haji, 13 larangan itu berbuat puasa badannya. 13 daripada pakaiannya, menutup mukanya, menutup kepalanya, rambutnya, kukunya, apa semua, binatang buruan, semua 13 perkara itu tak boleh buat. Bila dah buat 2 daripada 3, bermakna dia dah nak hampir-hampir halal lah. Dia tak boleh buat, hanya 3 sahaja yang terakhir. Apakah dia? Pertama, tak boleh nikah dan perkaitan perkara yang berkaitan dengannya. Dia tak boleh nikahkan orang, dia tak boleh jadi pengantin lelaki, dia tak boleh jadi pengantin perempuan, dia tak boleh menerima wakil nikah daripada orang lain, ataupun dia mendapat nikah wakil daripada orang lain untuknya dalam ketika ihram. Itu maksudnya berkaitan nikah je lah. Maksudnya nikah apa-apa benda pun tak boleh. Nombor 2 yang tak boleh lagi ketika itu ialah tak boleh khadimah jemaah. Dia pegang dengan isterinya, dia rasa sekarang kan. Itu jangan. Tak boleh lagi, kena dam dia. Dia tak boleh nak rasa cari usaha, cari jalan macam mana nak rasa seronok bersama dengan isteri. Tak boleh lagi. Pegang kulit isteri itu tidak boleh lagi.
So takut bila lama dah tak pegang, dia sekali pegang dia rasa dia macam memang dia duduk pegang ni kan. Tak boleh cari jalan dia. Si isterinya pun tak boleh merangsang si suaminya. Yang ketiga, tak boleh lagi selagi belum lagi selesai, tak boleh lagi bersetubuh. Ini bahaya punya tuan. Nanti jangan 1, 2, 3 ni jangan buat. Bermakna lepas saja melontar, lepas bergunting, dia masih lagi pantang larang untuk terjaga 3 perkara. Bermakna tuan-tuan, apabila seseorang itu sudah tahlil awal, dia dah buat 2 daripada 3, bermakna larangan itu tinggal 3/13. Saya ulang balik ya. Bila dia niat haji ni dia larangan itu masih berkuasa 13/13. 13 perkara itu tak boleh buat lagi pada dia. Tapi bila dah dia buat 2 daripada 3 perkara ini, bermakna dia larangan 13/13 itu berkurangan daripadanya kepada 3/13 saja. Apa dia? Nikah, jima dan bersetubuh. Itu 3 perkara yang tak boleh buat. Ada bila nak boleh buat 3 perkara ni? Bila boleh buat lagi? Bila nak boleh buat? Jawapannya ialah setelah dia menggenapkan 3/3. Ya. Bila nak boleh bernikah? Bila dia nak boleh 3 perkara ni? Dia kena menyempurnakan 3/3. Bermakna seseorang yang buat tahlil awal, dia buat 2/3. 2 daripada 3. Larangannya akan berkurangan jadi 3/13. Boleh tuan-tuan yang saya sebut ini ya? Kalau tak boleh faham pun boleh tanya kawan nak selepas ni. Kalau dia buat 3/3, dia buat 3 perkara dari 3 ni semua buat. Bermakna tuan-tuan 10 dia pergi melontar 1. Lepas dia melontar dia bergunting di tempat melontar tu, dia gunting di kedai. Kemudian 10 dia duduk di Mina, 11 duduk di Mina, 12 duduk di Mina, 13 duduk di Mina. Tak boleh lagi. 13 hari bulan dan bulan Zulhijjah tu balik ke Mekah petang tu, baru dia pergi tawaf haji, sa'i haji. Itu maknanya. Bermakna dia menunggu sampai buat rukun haji yang ke-5 dan ke-6 dia tawaf dan sa'i. Bermakna buat 3 perkara ketiga-tiganya, bermakna 13/13 itu sudah tiada. Jadi 0/13. Handallah dia 100%. Mana tuan-tuan boleh bahagiannya haji ni jadi 2 saringan. Lepas 1 ada lagi, tak habis lagi. Dia kena lepas 3/3 ni baru 0/13. Baru semua larangan itu boleh dilakukan semula. Kita tengok tuan-tuan, mungkin ada yang pertama kali datang ke sini tuan-tuan, tak berapa kesempatan nak tengok apakah larangan 13 perkara tu. Kita ulang sekejap je. Nombor 1 tak boleh kita buat selagi belum tahlul. Apa tadi? Kalau kita buat tahlul awal, kita buat 2 daripada 3 je. Tahlul sani, tahlul 2. Okey, selepas kita tawaf, kita sa'i itu perlu tak kita gunting kembali semula? Jawapannya tidak. Sebab kita sudah bergunting selepas kita melontar tadi. Lepas 10 hari bulan kita melontar, lepas tu kita gunting sebab kita buat rukun haji. Lepas tu 10, 11, 12, 13 kita di Mina. Tak boleh tawaf lagi. Kemudian bila balik ke Mekah petang 13 itu, kita pergi tawaf haji, sa'i haji. Lepas itu bermakna selesailah kita punya rukun haji selesai. Kita dah ada huru dah buat. Ini dah habis apa yang ada kena pulang balik semua. Bermakna sekali gunting pada haji, sekali gunting juga untuk umrah. Kalau umrah, ya. Jadi kalau gunting kali kedua, nanti 2 kali gunting pula. Sekali je, rukun sekali je. Jadi tuan-tuan, rukun yang 13 perkara ni, larangan 13 perkara ni, bila seseorang tu niat haji, dia dah berkuasa tak boleh buat semua perkara. Bila dia boleh buat 1 hingga 10 ni? Apabila dia dah buat 2 daripada 3. Apakah dia 2 perkara itu? Melontar jamrah dan bergunting. Bila buat 2 daripada 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boleh dah dibuat. Bermakna masa di Mina, 4 hari itu, hari pertama 10 Zulhijjah itu kita bergunting pakaian ihram.
Tengah hari itu pun sudah kita melontar, sudah bergunting, bermakna kita pun dah jadi halal separuh. Kita dah boleh buat 10 daripada 13 yang larangan sebelum itu dah ada boleh buat. Yang tinggal hanya 3, 11, 12 dan 13. Bila kita nak boleh buat ni? 11, 12, 13 ni. Takkan lalu kita tak nak buat 3 perkara ni. Nah, caranya kita kena sempurnakan 3/3. Apa yang kurang? Kalau sekiranya yang kurang itu tawaf dan sa'i, kita sempurnakan tawaf dan sa'i. Jangan tuan-tuan kira tawaf tu lain, sa'i dan lain. Dia dua-dua kita buat. Dia sama. Kalau sekiranya dia pergi tawaf dan sa'i dan bergunting tuan-tuan, cara yang kedua, lepas saja wukuf di Arafah, lepas dia bermalam di Muzdalifah, basnya tu balik ke Mekah. Dia tak pergi ke Mina. Tadi saya ceritakan berkaitan dengan kita melontar dan bergunting. Cara orang yang kedua, tapi Jemaah Haji tak nasihatkan kita buat cara ini, iaitu balik ke Kota Mekah. Lepas saja kita wukuf di Arafah, kita bermalam di Muzdalifah malam tu. Daripada Muzdalifah balik ke Kota Mekah, kita buat 2 daripada 3. Apa kita boleh buat di Mekah? Kita boleh buat tawaf dan sa'i 1. Kita buat nombor 2 tawaf dan sa'i. Lepas itu kita bergunting. Bermakna kita bergunting sekali haji, sekali umrah, sekali haji ya. Jadi kita tawaf dan sa'i di Mekah. Cara yang kedua ini bermakna kita tahallul awal di Mekah. Cara yang saya sebut tadi, yang pertama tadi kita tahallul awal di Mina. Boleh tuan-tuan ya? Yang boleh dapat lah, yang tak dapat tu nantilah tuan kita buat sesi lain nanti ya. Okey. Jadi kemudian tuan-tuan kita lihat kepada yang kedua, tahallul sani. Tahallul kedua, saringan yang kedua. Macam mana kita nak terhasil tahallul yang kedua? Apabila selesai mengerjakan semua amalan berikut yang tak lengkap tadi, kita lengkapkan. Kalau yang kurang itu ialah tawaf dan sa'i, kita lengkapkan tawaf dan sa'i. Kalau yang tak lengkap itu ialah melontar jamrah itu yang kita lakukan. Bila kita buat 3/3 setelah selesai tahallul sani, buat 3/3 ini tuan-tuan, maka tidak ada larangan ihram buatnya. Habis ihramnya. Ihramnya sudah pun selesai untuk mereka. Jadi tuan-tuan, itu cara yang paling mudah. Jadi tuan-tuan, ya, saya harapkan tuan-tuan boleh faham ni ya. Bermakna tahallul bagi umrah ialah niat umrah, tawaf umrah, sa'i umrah, bergunting umrah, maka tahallullah dia bila selesai sempurna perkara itu. Satu, umrah kamu tak susah sangat. Bagi tahallul bagi haji pula dia ada dua saringan, 2 cara. Tahallul awal, tahallul sani. Tahallul 1, tahallul 2. Tahallul 1 ni kita nak dapat macam mana? Buat 2 daripada 3 perkara. Apakah 3 perkara tu? Pertama, melontar jamrah kubra 7 biji batu pada 10 Zulhijjah. Yang kedua, bergunting, bercukur. Dan yang ketiganya, tawaf dan sa'i. Buat pilih yang mana-mana 1, 2 perkara daripada 3, bermakna sudah tahallul separuh baginya. 10 perkara dah halal untuk dibuat, 3 masih kekal haramnya. Manakala sekiranya bila dia tuan-tuan, sekiranya dia tak tahan dengan nak balik, aku dah lepas melontar, lepas gunting, jom kita berjalan kaki balik ke Mekah, dia tak sabar dan nak habiskan 3, tak tahan ni. Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan pergi balik ke Mekah, pergi tawaf haji, sa'i haji, maka selesailah haji. Maka tahallul sa'i pun telah dilakukan. Boleh begitu. Bermakna selagi dia belum buat 3/3, maka hajinya belum lagi sempurna dengan baik. Jadi tuan-tuan, secara urusan di sini, tahallul awal terhasil melakukan 2 daripada 3 perkara. 1, tawaf dan sa'i 1. Yang kedua, bergunting atau bersyukur. Yang ketiga, melontar jamrah kubra. Kita tengok tuan-tuan, ada sesetengah jemaah memang ramai yang tahallul awal di Mina. Kita jemaah haji akan buat tahallul di Mina. Apa kita akan buat di sana? Kita akan melontar jamrah kubra 1. Kemudian kita bergunting di situ. Bermakna kita tahallul awal di Mina. Ada sesetengah jemaah yang mampu, yang boleh dia aturkan dia berjalan kaki daripada tempat jauh tu berjalan. Ya,
Caranya dia bertahlul awal di Mekah, buat 2 daripada 3. Yang penting Mekah 2/3 kena buat. Apa dia? Dia pergi masuk Mekah, balik semula. Dia tak tidur di Mina. Daripada Arafah, Muzdalifah, dia pergi balik ke Mekah. Balik ke Mekah, dia pergi tawaf haji, sa'i haji, kemudian dia bergunting haji. Jadi orang yang buat cara yang kedua, tahlul awal di Mekah, dia ada satu kelebihan, iaitu dia telah selesai melakukan semua rukun haji, iaitu niat haji, wukuf di Arafah dah buat, tawaf haji dah buat, sa'i haji dah buat, bergunting pun dah buat. Kalau dia meninggal dunia lepas tu, sahlah hajinya. Itu maknanya. Bagi orang yang berada di Mina, hajinya belum lagi. Jangan tuan tahan lama sikit lah. Jangan ni, ada keluar ni, pasal. Okey, boleh faham ya? Jadi bermakna kalau sekiranya tuan-tuan kita jemaah haji, kita perjalanan tabung haji ke Malaysia ni ialah kita berada di Mina. 10, 11, 12, 13 kita berkampung di sana. Kita ada kemah yang kita bayar RM9,980 Malaysia tu, kita akan bayar kemah berada di Mina. Jadi cuma kekurangannya ialah rukun haji itu masih belum selesai lagi. Ya, tapi mana pun kita buat dua ikut aturan. Ataupun cara yang ketiga, dengan cara dia melontar jamrah kubra. Selepas itu dia buat yang kedua, dia tak boleh ditahan di UK. Padahal UK itu boleh di mana-mana je kan. Dia boleh. Mesti lepas melontar di Mina, dia naik bas ke bas adalah dia jalan kaki, jalan sampai ke Mekah 7 km. Tak silap saya 7 km lah. Dan 7 km ke Mekah, sampai ke Mekah dia tawaf haji, sa'i haji, baru buat 2 daripada 3. Lepas tu baru dia gunting. Lepas sa'i baru dia gunting. Bermakna dia bertahlul awal di Mekah. Ya, bertahlul awal di Mekah dan juga dan Mina. Jadi tuan-tuan, apabila terhasil tahlul awal, 10 perkara larangan dalam ihram dapat dilakukan melainkan 3 perkara tadi. Nikah yang berkaitan dengan nikah, yang keduanya tak boleh panjima-panjima, dan yang ketiganya melakukan persetubuhan itu. Ya. Okey, jadi setakat ni pasal boleh tanya dulu apa benda yang tuan-tuan tak faham, yang tak faham lah. Ada soalan tak? Yang kita bicarakan ini dia punya cara nak keluar haji. Tajuk ini tajuk yang amat penting ni. Seseorang yang pergi haji, kalau dia belajar atau dia meninggal tak belajar ni, tak keluar ihram dia. Maknanya dia kena selesai betul-betul ni. Bermakna bila dia masuk ihram, nak keluar ihram kena lepas tajuk ni dulu. Bermakna dia kena lepas tahlul awal, tahlul saringan pertama, dia faham caranya buat 2 daripada 3. Yang kedua, nak lepaskan 100%. Kerana kita ni tak ada separuh boleh, separuh tak boleh buat. Kena lepasi tahlul sani, tahlul nombor 2, kena buat 3 perkara tersebut. Saya rasa boleh faham apa ya? Saya duduk diri apa semua dah boleh faham pun. Ya. Okey tuan-tuan, cuba lihat kita catat dari tahlul awal, tahlul sani. Tahlul awal ini bermula daripada wukuf. Kita dah wukuf 9 Zulhijjah. Malam tu bermalam di Muzdalifah. Kemudian kita jemaah haji akan diberi pilihan pecah 2 kumpulan. Sebab itu haji ni walaupun 5 juta, dia tak duduk 5 juta di satu masa duduk di Mina semua. Semua 5 juta duduk di Mekah, semua tidak. Bayangkan masjid itu boleh menampung hanya 2 juta saja. Jadi dia tidak berlaku crowded ataupun kesibukan yang dahsyat sangat. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, lepas wukuf di Arafah, ambil di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, jemaah haji seluruh dunia diberi 2 option, 2 pilihan. Satu pilihan kita berada di Mina untuk bertahlul awal dengan cara melontar jamrah dan bergunting di situ. Manakala bagi orang yang terus balik ke Mekah, jemaah haji Malaysia tak buat ini. Dia yang Afghanistan ke Iran, apa semua mereka balik ke Mekah. Mereka akan duduk di hotel di Mekah. Sebelum mereka balik ke hotel mereka pergi buat tahlul awal dulu dengan cara melakukan tawaf haji, sa'i haji, kemudian bergunting haji.
Kemudian barulah mereka itu boleh tanggalkan pakaian ihramnya. Tetapi belum boleh buat lagi 3 perkara juga, sama macam orang berada di Mina. Mereka hanya perlu pergi semula ke Mina untuk melontar 7 biji batu untuk menggenapkan 7 perkara yang tak kena, yang berada di Mekah. Siapa yang berada di Mina, mereka dah melontar berpunting, mereka tak sempurna lagi. Nak taruh awal mereka kena pergi ke Mekah, sama ada diam-diam ke, seorangan ke, beramai-ramai ke, pergi ke Mekah, tawaf dulu, sa'i, kemudian tak payah bergunting dah sebab tu dia dah bergunting sebelumnya, dan lepas itu barulah dia halal 100%. Halal lah dia, jadi haram halal kan. Jadi itulah perjalanan tuan-tuan, ya. Walaupun begitu, bagi orang yang berada ke Mekah, bermakna dia pergi tawaf haji, lepas tawaf sa'i haji, lepas itu dia bergunting di sana, dia dah buat perkara itu, tetapi hajinya dah sah dah, rukunnya semua dah buat, tetapi wajib hajinya belum lagi tertunai. Apa yang perlu buat ni? Dia ada 6 wajib haji kan. Pertamanya niat di miqat. Yang kedua, larangan 13 perkara. Yang ketiga, bermalam di Muzdalifah. Senyap ni, pukul 9.30 diam. Saya ulang balik tuan-tuan, wajib haji yang 6 perkara tu. Yang pertama niat ihram di miqat. Yang kedua, larangan ihram 3 perkara dia jaga. Yang ketiga, bermalam di Muzdalifah. Lepas bermalam di Muzdalifah ni, dia melontar jamrah. Lepas melontar jamrah, dia bermalam di Mina 3 malam, 11, 12, 13. Lepas itu dia melontar hari 11, 12, 13 itu 63 biji batu akan melontarkan pada 11, 12 dan 13. Baki 3 lagi yang di bawah ni, bermula melontar, bermalam dan melontar 63 biji batu ni, ya. 3 perkara ini masih belum tertunai bagi dia. Sebab apa? Sebab dia bertahun awal di Mekah, tawaf haji, sa'i haji bergunting. Jadi dia belum kita tunai. Orang sebelah sini pula, orang yang buat di Mina, dia melontar jamrah sudah, bergunting sudah. Yang belum dia buat, dia kena duduk di Mina, dia kena melontar, dia kena bermalam. Yang ada 3 perkara tadi tu, iaitu dia melontar sudah hari 10, kemudian dia bermalam pada hari 11, 12 dan 13, dan melontar 63 biji batu pada hari ketiga hari tersebut. Dia buat dulu selesai semua, baru dia balik ke Mekah untuk melaksanakan rukunnya. Jadi masing-masing ada option pilihan. Tuan-tuan boleh pilih mana-mana, tapi tabung haji akan buat cara yang ini. Dan risikonya sekiranya dalam perjalanan berlaku kematian, dia ada buat satu rekod nanti, ya. Jadi tuan-tuan dia ikutlah hubungan itu dengan cara yang itulah, ya. Okey, jadi itu untuk pelaksanaan ibadah, ya. Jadi sekiranya tuan-tuan ada kemuskilan, boleh tuan-tuan kemukakan, ya. Sebelum kita nak masuk tertib pada rukun terakhir. Ada soalan tak, ya? Kalau masa kita nak guna air zam-zam, kita kena lepas daripada air zam-zam baru kita guna. Tapi kalau kita boleh sehari, kita boleh rehat, cara dia sama juga, Ustaz. Okey, terima kasih, ya. Ada tanya berkaitan dengan cara kita sa'i tadi. Boleh tak kita nak berhenti lama pada satu kawasan? Contohnya kita pergi sa'i Safa, pergi Marwah satu. Bila balik ke daripada Marwah, daripada tiang yang kedua ni, patah balik ke Safa, di tengah-tengah tu kita nak duduk lama dan kita rehat tu katakanlah 1 jam. Ya, boleh tak kita nak meneruskan seperti itu ataupun nak mula semula balik daripada awal? Jawapannya, kita hanya perlu melangkah selangkah 2 langkah sebelum dari tempat berhenti itu, kemudian kita teruskan saja, menyambung saja pergerakan yang belum lagi sempurna. Jadi boleh kita nak sambung itu sama ada sehari ke 2 hari ke, pun boleh juga. Tidak saja, sebab sunat saja kita secara mualan. Contohnya, pada pukul 8 pagi dia bertolak daripada Safa pergi ke Marwah, kemudian dia pergi berhenti, dia tahu dah pertama dah selesai, kemudian dia pergi makan, minum, shopping dulu, lepas tu dia tengok dah sampai ke Zohor, daripada pukul 8 shopping, lepas tu dia bersambung
pusingan yang kedua sampai ke sofa yang kedua. Dibenarkan boleh. Sama ada dia duduk saja di situ ataupun dia bergerak ke tempat-tempat yang lain. Yang penting dia kena mengekalkan pergerakan sa'i itu dengan niat sa'i tanpa henti, tanpa ada lompong di tengah-tengah. Allah A'lam. Itu maksudnya. Ustaz, Safa dan Marwah bukanlah masjid. Dia bukan masjid lagi. Tapi dia sebagai sebahagian syiar. Jadi kan kalau macam masuk waktu, boleh tak kita berhenti untuk sembahyang berjemaah dalam kawasan? Okey, terima kasih ya. Satu perkara yang menarik perhatian kita iaitu antara Safa dan Marwah adalah bukan kawasan masjid. Safa dan Marwah bukan kawasan masjid. Walaupun binaannya membesar sekarang ini, meliputi sampai melepasi daripada tempat Safa dan Marwah, oleh kerana Allah berfirman, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar Islam. Jadi dua kawasan itu yang berpanjangan tadi, kawasan yang panjang satu ke satu lurus tadi, itu bukanlah dalam kawasan masjid. Bermakna bagi jemaah wanita yang suka usuran dan masuk melihat Kaabah boleh berada dalam kawasan sa'i, dipanggil mas'al. Boleh duduk, tengok, masih nak balik nanti tengok Kaabah tu. Musuh tak boleh masuk masjid. Dia masuk tempat sa'i itu, dia masuk lorong itu, jangan melepasi ke tangga masuk ke masjid. Dia duduk dalam kawasan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi jemaah tersebut, ya, bagi jemaah tersebut masuk waktu solat. Okey, kita yang kedua berkaitan dengan soft. Semayang berjemaah boleh tak di situ termasuk dalam kawasan solat secara berjemaah? Jawapannya boleh. Kerana selagi mana soft itu bersambungan dalam kawasan itu dan bersambung itu yang ada garisannya dia termasuk memenuhi soft yang di hadapan, selagi belum lagi putus soft yang di luar boleh. Sama juga tuan-tuan, perempuan, kita semayang hari raya di masjid ini, duduknya bukan dalam masjid, di luar. Ada kanopi sana, kanopi sini, ini apa penuh kan. Jadi boleh tak kita sambungan jamaah itu bersambung kepada mereka? Boleh. Dengan cara masjid daripada dinding masjid 300 hasta ke lepas ataupun pada soft yang terakhir 300 hasta kepada soft yang berikut, boleh disambungkan. Jadi bermakna bagi orang yang berada di tempat sa'i, lepas saja di sa'i, tengah sa'i ni tiba-tiba azan berkumandang ataupun dah azan lama dah diusang terus sampai imam dan pergi ke depan, muazzin pun dah iqamah, dia pun berdiri di situ, dia pun terus sembahyang Allahu Akbar, sambung dalam soft yang berada di antara Safa Marwah pada tubuh di situ. Jemaah itu dianggap solat secara berjemaah dengan Masjidil Haram itu kerana dalam binaan ataupun kalau luar sekalipun daripada dinding 300 hasta ataupun punya kehebatan masjid ini, bukan Masjidil Haram ni, masjid kita ni pun antara orang yang paling akhir softnya sehingga soft orang yang lain nak masuk kepada jemaah tersebut boleh antara soft terakhir tu dengan orang yang baru sampai tu 300 hasta. Bermakna satu soft ni tuan-tuan tidak berapa hasta? 3 hasta. 300 hasta bermakna ada 100 soft di hadapan. Maknanya orang yang berani semayang di masjid ni tuan-tuan boleh diluaskan. Masjid ni kalau ramai sekalipun kita boleh semayang bersambungan sampai ke pagar depan boleh. Maknanya masjid dalam tajuk masjid, tetapi surau tak boleh. Wallahu a'lam. Mana Masjid Haram boleh. Wallahu a'lam, ya. Okey, tuan. Jadi akhirnya sudah setengah hari, rukun haji hendaklah dikerjakan dengan tertib pada kebanyakan rukun. Ya, ada. Berkaitan dengan bagi orang lelaki dia tak ada fikir ni, orang perempuan dia kena fikirkan periodnya, jadualnya.
Jadi bila dia nak, katakanlah kalau dia ikut jemaah yang biasanya 9, 10, 11, 12, 13, hari 10, 11 tu dia dah rasa dah bertelur, dah rasa dah tanda-tanda dah keluar dah lahir tu dah ada. Jadi bila dah hari tanda gitu, dia tak pasti bila sampai 13 dia balik muka datang haidnya. Jadi kena tu 7 hari, 8 hari pula untuk bertawaf, nak melakukan tawaf haji dengan sa'i. Tak boleh lagi, kena tunggu dulu. Jadi macam mana cara pengangkutannya, dia akan ditanggung oleh peribadi perseorangan. Jadi dia akan pakat dengan suaminya ataupun rakan-rakan kawannya. Dia akan pergi pulang ke Mekah dengan keadaan segera. Dia akan tawaf haji di sana ataupun cara yang keduanya, dia ikut jadualnya macam biasa sampai di Mekah. Bila haid dia tunggu. Jadual penerbangan boleh ditangguhkan, dimaklumkan kemudian. Dia akan boleh buat permohonan untuk menangguhkan penerbangan pulang sekiranya ada masalah seperti itu. Haji, lalu haji akan cuba selesaikan dengan sebaik baik. Cara pertama tadi ialah dia pulang ke Mekah cepat, buat tawaf haji. Sebab semua ibadah haji hanya satu saja kena ada dalam masjid, kena ada berwuduk, iaitu dalam ibadah tawaf saja. Sa'i tak apa. Jadi dia balik ke Mekah, balik cepat, kemudian dia pergi tawaf, lepas tu dia balik ke Mina untuk melontar dan sebagainya. Itu dengan cara dia pergi secara bersendirian. Dan kenderaan daripada Mekah, Mina, Muzdalifah ketika itu semua telah ditutup. Segala pengangkutan telah tidak dibenarkan. Jadi itu lepas itu kena berjalan kaki lah kita tu, Wallahualam. Ya, tapi ada pilihan lagi nanti kalau sampai nanti ada cara dia. InsyaAllah ada cara dia. Okay, tuan-tuan, ada perkara yang boleh dibincangkan saya. Jadi akhirnya rukun haji telah pun kita ceritakan daripada awal sampai habis. Walaupun begitu, rukun haji ini dia ada yang boleh didahului dikemudiankan. Ya, kita tengok tadi, tuan-tuan yang keliru macam mana, tuan-tuan boleh tanya dari masa ke semasa dalam. Didahulukannya haji ifrad dan hajinya haji daripada rukun-rukun haji yang lain. Didahulukan hukum daripada tawaf ifadah dan didahulukan tawaf daripada sa'i. Tetapi sa'i haji boleh dikerjakan sebelum hukum, dan tawaf rukun ini akan sa'i simpan tadi. Bagi orang buat haji ifrad dan qiran, bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad dan qiran, iaitu selepas tawaf dulu mereka buat sa'i simpan untuk buat perkara. Jadi susunan mereka bagi haji ifrad, mereka niat haji, sa'i dulu pula haji. Lepas itu baru mereka wukuf di Arafah, baru mereka tawaf, baru bergunting, baru bergunting. Itulah juga dengan bergunting, bercukur boleh dilakukan selepas wukuf, tetapi setelah masuk waktu sebelum tawaf rukun. Ya, wallahualam. Jadi saya rasa itu sekadar ini dahulu, tuan-tuan. Jadi saya rasa perkara hari ini banyak ni. Kalau tuan-tuan tak datang hari ini, bermakna tuan-tuan masuk boleh buat haji, nak balik tak boleh. Nah, itu dia cerita dia. Sebab kita nak belajar rukun haji 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nak buat, nak selesaikan haji, mesti tahu tahallul awal tu macam mana, mesti tahu dan buat tahallul sani tu macam mana. Tahallul awal bermakna buat 2 daripada 3. Lepas buat 2 daripada 3, 10 larangan daripada ini sudah halal, tinggal 3 daripada 13 perkara sahaja. Bila nak jadi tahallul awal, tahallul sani, tahallul yang kedua, nak habis 100% hajinya, dia kena melengkapkan yang kurang pada 3 perkara tersebut. Kalau dah buat melontar dan bergunting, yang tak lengkap lagi ialah tawaf dan sa'i, genapkan, lengkapkan. Lepas buat ketiga-tiga perkara, barulah 13 perkara kita boleh tolak tepi, barulah kita boleh buat semua 13 larangan tersebut. Wallahualam. Jadi ini kalau tuan-tuan balik rumah kan, tolong tuan-tuan cerita pada pasangan masing-masing. Tolong bagi tahu pada, kalau pasangan tak ada sini, bagi tahu, ceritakan saja kepada anak kita. Mak ini belajar ni, buat hari ini ada tahallul, cakap je, cakapkan je. Sebab bila kita ulang, baru kita boleh faham. Nanti orang dalam kereta, kemarin dia pulang ni, dan silap.
Kalau dalam kereta tu kemudian tersilap, minggu depan langsung lebuh tuan. Wallahu a'lam. Jadi minggu depan hujan ni alhamdulillah kita mula-mula dalam hujan syukur alhamdulillah ya. Okey, kita tutup dengan baca doa. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan wafi'an wa wajidat wa jidat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma aqrarna wa ta'allamna wa asrarna wa ma'adalna wa ma antalna kalimatan wa akhir la ilaha illa anta rabbana zidna wa asyhadu rizqana wa barik lana fi rizqina wa ja'alna mahbuban fi kulli mu'azzimin